Bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama untuk edisi 1059 malam ini. Kerana rasuah, Malaysia kini ketinggalan. Mengapa tidak buat ketika menjadi Perdana Menteri? PAS sebenarnya istiqamah dengan parti mana? Inilah kisah Pak Kaduk dan Lebay Balang dalam politik Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia ketinggalan berbanding negara-negara serantau kerana jenayah rasuah yang semakin berleluasa. Demikian kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad. Beliau menegaskan jenayah rasuah akan mengakibatkan Malaysia menanggung kerugian demi kerugian. Bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu berkata negara terpaksa membayar lebih daripada kos sepatutnya apabila wujudnya gejala memberi pelincir. Ada projek yang daripada nilainya RM100 juta tetapi disebabkan kontraktor terpaksa membayar RM10 juta sebagai pelincir, maka harganya diletakkan lebih tinggi. Ataupun untuk berunding dengan pegawai tertentu yang membuat keputusan. Nilai kontrak yang sepatutnya RM100 juta, pegawai setuju nilainya menjadi RM200 juta. Rakyat dan negara terpaksa menanggung kos yang jauh lebih tinggi. Inilah sebabnya negara kita berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Indonesia, Thailand pun nak potong kita. Singapura dah lama potong kita. Kita jadi negara paling mundur, ditinggalkan di kawasan rantau ini kalau kita tidak memperbetulkan keadaan ini, katanya. Khalid berkata demikian dalam ceramah isu-isu semasa Siri 5, Integriti Azam Baki, Ulama Suk sebagai penyokong anjuran Biro Komunikasi dan Media Orin Parti Amanah Negara Amanah Negeri Kelantan baru-baru ini. Maknanya sifat amanah ini perlu dihidupkan kembali, perlu ditegakkan kembali, barulah rakyat dapat kita bangun kembali. Kalau tidak, ini akan berterusan. Orang yang buat rasuah, yang buat salah laku, salah guna kuasa dan sebagainya akan terlepas kerana dia pun boleh sogok pihak-pihak yang sepatutnya siasat dia. Kisah yang melibatkan Tan Sri Azam Baki, contoh yang amat jelas. Menurut Khalid, amanah tidak ada kompromi dengan rasuah yang wajib diperangi menerusi contoh oleh pemimpin. Seperti yang dijangka, kedudukan global Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah Tahunan Transparency International 2021 CPI 2021 merudum. Malaysia jatuh 5 anak tangga tahun ini ke tangga ke-62 berbanding di tangga 57 pada tahun 2020 dalam ukuran Indeks Persepsi Rasuah di 180 buah negara dalam kajian. Daripada segi skor, Malaysia juga turun kepada 48 berbanding 51 pada 2020. Ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2019, CPI negara menunjukkan prestasi yang meningkat setelah mendapat skor 53% dan berada di tangga ke-51. Setelah indeks ini meningkat di zaman pemerintahan Pakatan Harapan, nampaknya pengkhianatan mandat rakyat membawa padah kepada rakyat Malaysia apabila gejala rasuah kembali berleluasa. Demikian kata Ketua Angkatan Wanita Amanah Awan Negeri Kelantan Dr. Hafizah Mustaqim. Beliau melihat kes pemilikan saham oleh Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencekaran Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki yang kontroversi adalah mungkin paling klasik bagi menerangkan fenomena ini. Malu kepada jiran kita Singapura dan juga New Zealand yang diterajui Jacinda Ardern yang membuktikan negara mereka paling bersih rasuah. Memang memalukan bila kerajaan Islam yang diterajui UMNO dan PAS mengungguli carta rasuah bersama negara majoriti umat Islam yang berada di bawah carta CPI, tegas Hafizah. Malaysia kini berada di bawah Rwanda dan Namibia, iaitu dua negara miskin di benua Afrika. Dalam tahun 2020, keluaran domestik negara kasar KDNK, Rwanda hanyalah 10.33 bilion dolar Amerika, kira-kira 43.27 bilion ringgit. Sementara Namibia pula 10.7 bilion
bilion dolar Amerika bersamaan 44.8 bilion ringgit Malaysia pada tahun yang sama. Malaysia mencapai KDNK yang jauh lebih tinggi daripada kedua-dua negara tersebut, iaitu 336.7 bilion dolar Amerika bersamaan 1.41 trilion ringgit. Pencapaian ini hanya sedikit sahaja di bawah Singapura yang mencatatkan KDNK 340 bilion dolar Amerika bersamaan 1.42 trilion ringgit. Walaupun dilanda COVID-19, varian Omicron, ekonomi Singapura meningkat sebanyak 7.2% pada tahun 2021 setelah mengecut sehingga hanya mencapai 5.4% akibat wabak tersebut pada tahun 2020. Menurut Nikkei Asia, varian Omicron mungkin akan mengganggu sedikit pencapaian Singapura, namun ia tidak menjadi halangan kepada para pelabur asing seperti Citibank yang menutup operasi consumer banking di Malaysia dan pergi ke negara lain termasuk Singapura selain Hong Kong, UAE dan juga London. Indonesia yang pernah dilabel sebagai negara yang korup kini melonjak dari tangga ke-102 ke tangga ke-96 kerana komitmen Presiden Joko Widodo dalam memerangi rasuah. Mungkin kerana itu, Google bergandingan dengan syarikat pelaburan kerajaan Singapura. Temasek telah melabur sebanyak 350 juta dolar Amerika ke dalam syarikat unicorn e-commerce Tokopedia yang berpangkalan di Jakarta. Pelaburan di dalam Tokopedia ini dijangkakan akan bernilai 83 bilion dolar Amerika, kira-kira 347.7 bilion ringgit pada tahun 2025. Rakyat Malaysia hanya telan air liur dengan retorik kerajaan pimpinan Melayu Islam yang tiada hala tuju selepas langkah syaratan Februari 2020. Ini kerana mereka kehilangan pekerjaan apabila syarikat gergasi seperti pengeluar kereta Hyundai dan Toyota Corporation, pengeluar tayar jenama Silverstone menutup operasi mereka di Malaysia. Malaysia hilang pelabur kerana mereka hilang kepercayaan terhadap integriti dan kemampuan pimpinan BN dan PN untuk mentadbir urus negara ini. Indeks persepsi rasuah yang dikeluarkan oleh Transparency International pada 25 Januari lalu menjawab mengapa Malaysia ketinggalan. Malaysia perlu cepat menyusun semula dirinya dan berada dalam kedudukan yang kukuh untuk meneruskan langkah ke arah pembangunan selanjutnya. Demikian kata Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Mahyadi Mat Yassin. Beliau berkata negara perlu beralih daripada pendirian reaksional kepada sikap proaktif dan secara progresif mencari jalan untuk meletakkan negara pada kedudukan yang lebih berdaya saing. Perdana Menteri ke-8 itu berkata Malaysia perlu menggandakan usaha untuk memastikan rakyat mempunyai set kemahiran dan kumpulan bakat yang betul bukan sahaja untuk memenuhi keperluan masa kini tetapi juga untuk menjangkakan keperluan persekitaran perniagaan pada masa hadapan. Banyak perubahan telah berlaku kepada persekitaran perniagaan dalam corak pengguna dan rantaian bekalan yang telah dipergiatkan dengan lebih pantas dengan pendigitalan yang semakin meningkat akibat pandemik dan perniagaan yang cuba mencari kelebihan daya saing. Walaupun akan ada nasihat daripada pakar kerajaan dan sektor swasta mengenai penyelesaian cara mengharungi cabaran ini, pemulihan sebenar datang daripada keupayaan manusia untuk berinovasi dan mencari penyelesaian, katanya pada ucap tabur di Forum Tinjauan Ekonomi dan Strategi Malaysia MESOF 2022, anjuran KSI Strategy Institute for Asia Pacific KSI kemarin. Menurut beliau, kebangkitan ekonomi digital tidak boleh diabaikan. Satu transformasi perlu berlaku sekarang ini. Jika tidak berlaku, Malaysia berisiko untuk ketinggalan, terutamanya oleh rakan di negara jiran dan di luar rantau ini. Beliau juga mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak terlalu selesa dan ambil mudah dan jika tidak berubah pelabur akan mencari peluang yang lebih baik di tempat lain. Kita mesti ingat bahawa permainan tidak berubah. Persekitaran perniagaan sentiasa dinamik dan tidak pernah tetap. Seperti biasa, mereka yang berada di atas adalah mereka yang dapat melihat gambaran yang lebih besar, bersedia untuk menyesuaikan diri, mencari jurang dalam pasaran dan menawarkan cadangan unik yang dipertingkatkan kepada pengguna, katanya. Mahyadi menambah bahawa setiap orang mesti mempunyai keyakinan untuk percaya bahawa mereka boleh melakukan yang lebih baik untuk mencapai matlamat yang jauh lebih tinggi. Hairan sungguh. Mengapa ketika beliau menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia, sebagai seorang yang paling berkuasa di negara ini ketika itu, tidak kelihatan satu
pun perubahan seperti yang disebutkannya, khususnya pendiriannya yang kononnya mementingkan integriti. Bukankah integriti sangat diutamakan dalam kegiatan ekonomi tidak kira sama ada secara digital atau bersemuka? Sebaliknya, pentadbiran beliau tidak menunjukkan kepimpinan dan kehendak politik untuk membantras penyelewengan dan rasuah yang boleh menyebabkan sesebuah negara menjadi mundur daripada segi ekonomi. Tanpa persediaan untuk memacu toleransi sifar terhadap rasuah melalui tindakan yang padu, pembangunan negara hanya akan menjadi retorik dalam ucap tamu forum-forum tanpa apa-apa yang boleh dianggap signifikan. Pembangunan ekonomi yang mampan menuntut kerajaan mewujudkan mekanisme undang-undang dan akses kepada maklumat agar rakyat dapat memainkan peranan dalam menuntut accountability dan mencegah rasuah, tidak kira di sektor awam maupun swasta. Kerajaan harus memastikan bahawa para aktivis, tidak kira sama ada pejuang alam sekitar atau anti rasuah, boleh bercakap secara bebas tanpa takut akan tindakan balas. Seperti negara maju, mereka memiliki mekanisme perlindungan pemberi maklumat dan agensi-agensi anti rasuah yang bersifat autonomi bagi menghalang penyelewengan. Sebaliknya, pemimpin bercakap tentang keperluan untuk perubahan, tetapi rakyat dihalang untuk menyatakan bagaimana bentuk perubahan yang mereka mahukan. Kerajaan dilihat mengabaikan dapatan dalam laporan Ketua Audit Negara kerana rakyat tidak nampak adanya tindakan tuntas terhadap mereka yang bertanggungjawab. Bagaimana Malaysia mampu menyusun semula dirinya untuk berada dalam kedudukan yang kukuh bagi meneruskan langkah ke arah pembangunan selanjutnya jika struktur yang menyokong untuk tujuan tersebut cacat dan reput dimakan anai-anai rasuah? Mahyadin menyeru pelaksanaan standard alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG sebagai bahagian tetap dalam operasi perniagaan dan setiap peringkat organisasi. Menjaga alam sekitar amalan terbaik dalam tadbir urus dan pada masa yang sama menjaga sesama manusia akan menjadi faktor yang lebih manusia semasa kita menjalani rutin harian kita, menjadikannya lebih bermatlamat, katanya. Menjaga sesama manusia itu bukan bermakna scheme of things itu dibolehkan, lalu ghanimah diedarkan demi mencapai matlamat. Kerbau dipegang talinya, manusia dipegang pada katanya. Walaupun Pengerusi UMNO dan Barisan Nasional Johor Datuk Hasni Mohamad berkata Barisan Nasional akan bertanding ke semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang, PAS tetap mahu terus berunding. Naib Presiden PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata pihaknya akan terus berusaha dan bekerjasama dengan parti berkenaan bagi mencari titik persefahaman. Sebagaimana yang disebut oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, kita akan berusaha, dunia belum kiamat lagi dan insya-Allah boleh terus berusaha berunding, katanya seperti dipetik Harian Metro. Bagaimanapun, Menteri Besar Terengganu berkata PAS belum membuat sebarang keputusan untuk bertanding dan meletakkan calon pada pilihan raya negeri Johor itu. Kenyataan itu dilihat selari dengan pandangan Ketua Penerangannya, Khairy Nizam Khairuddin, bahawa PAS belum membuat keputusan muktamad sama ada akan bertanding atau sebaliknya pada pilihan raya itu. Katanya ketika ini parti itu masih menunggu analisis dan kajian sebelum menetapkan keputusan. Kita dalam proses membuat analisis daripada laporan PAS Johor dan juga kajian di lapangan sebelum kita menentukan keputusan-keputusan seterusnya, katanya, seperti dipetik Harakat Daily. Kalau jadi bertanding, PAS akan ikut parti mana? Awal-awal lagi Barisan Nasional sudah mencemuh PAS sebagai tidak memberi apa-apa sumbangan di Johor. Mengulas mengenainya, Ahli Jawatan Kuasa Parti Amanah Negara Amanah Johor, Azhar Ismail pula mencadangkan PAS Johor untuk tidak bertanding dalam pilihan raya negeri Johor dan hanya perlu menjadi pengikut setia kepada kerajaan yang akan dibentuk. Beliau sependapat dengan pimpinan UMNO Johor bahawa PAS bukanlah sebuah parti yang berfungsi baik di negeri berkenaan dan dilihat tidak berperanan dalam pentadbiran Johor. Apa sumbangan PAS di Johor? Lebih baik PAS buat keputusan untuk tidak bertanding pada pilihan raya umum akan datang di Johor. Sehingga kini PAS tidak ada sebarang sumbangan langsung kepada pembangunan negeri. Apa yang mereka tahu hanya sibuk mencatur siapa ketua kampung, siapa ahli majlis dan pelbagai lagi lantikan politik. Satu Dewan Undangan Negeri yang dimenangi PAS akan diisi oleh Parti Bersatu yang mana sebelum ini dimenangi disebabkan kegagalan calonnya untuk bertanding, ujarnya seperti dipetik Johor Kini. Azhar membayangkan bahawa pada pilihan raya umum ke-15 nanti PAS akan dibuli rakan gabungan mereka sendiri. Jangkaan saya dalam pilihan raya umum ke-15 nanti PAS akan terhapus kerana mereka tidak dikenali di negeri ini. Selepas dilihat tidak berfungsi. Itulah nasib PAS. Sedangkan hari ini pun tetap dipandang sepi rakan mereka.
Saya nasihatkan PAS lebih baik berhenti daripada terus berpolitik di Johor ini dan tidak bertanding di negeri-negeri ini pada masa akan datang, tegasnya lagi. Pengarah Komunikasi Amanah Melaka yang juga bekas aktivis PAS, Jamzuri Ardani pula berkata PAS dihina oleh rakan mereka sendiri. Anehnya PAS kelihatannya pasrah dan reda. Tidak ada sekelumit tindak balas bagi mempertahankan maruah parti. Padahal UMNO ini dulu ibarat anak terbuang di tepi longkang selepas kalah teruk dalam pilihan raya umum ke-14 busuk dan kotor. Lalu PAS mengutipnya dimandikan sehingga bersih dan dibedakkan sehingga wangi. Lalu kemudian datang pula Bersatu meletakkannya di singgahsana kuasa semula. Apa yang UMNO balas? Cercaan dan penghinaan katanya. Berdasarkan sikap pemimpinnya yang kluk-klek dan bermain dalam dua kolam itu, jika PAS masih mahu terlibat dalam pilihan raya negeri Johor, parti itu nak istiqamah dengan siapa? Apa kata akar umbi PAS? Menurut Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan, UMNO mencadangkan untuk bertanding sekurang-kurangnya 42 kerusi daripada 56 kerusi yang dipertandingkan di Dewan Undangan Negeri Johor. Maknanya ada 14 kerusi lagi yang akan diagihkan kepada sekutunya dalam Barisan Nasional iaitu MCA dan juga MIC. Menolak kerjasama dengan PAS, Muhammad berkata UMNO Johor lebih cenderung untuk bergerak sendiri bersama Barisan Nasional. Sehingga kini PAS dilaporkan masih belum berjaya bertemu untuk berbincang dengan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor yang juga pengerusi Barisan Nasional Negeri itu, Datuk Hasni Muhammad. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Perhubungan UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan, mengulangi kenyataan awalnya bahawa parti itu tidak percaya kepada pimpinan PAS. Nur Jazlan berkata PAS parti yang tidak mempunyai sokongan yang kuat di Johor. Jadi mereka nak runding untuk dapat kerusi dan supaya UMNO tolong mereka. Tapi buat apa kita nak tolong orang yang lemah? PAS sudah buktikan di Melaka. Mereka tanding sendiri dan kalah semua kerusi. Katanya, lapor Malaysia Kini. Menurut beliau ketika di pilihan raya negeri Melaka, UMNO sudah menawarkan agar PAS bertanding 5 kerusi. Tapi mereka pilih nak bertanding sendirian. Sudahnya kalah semua. Keadaan sokongan PAS dekat Johor ini pun sama dengan Melaka. Amat kurang. Jadi saya lihat ia sebagai cara PAS untuk masuk pintu belakang. Kononnya, nak kerjasama dengan UMNO tapi tak ikhlas, katanya, seperti dipetik. Beliau menegaskan tidak akan bertemu dengan pimpinan PAS kerana UMNO sudah lama memutuskan hubungan dengan Perikatan Nasional. Nak bincang apa lagi? Saya tak akan jumpa sebab Masya Allah, saya tak percaya orang PAS ini, tegasnya. Menurut Nur Jazlan, tidak ada apa lagi yang perlu dibincangkan dengan PAS memandangkan parti itu sudah menyatakan hasrat untuk kekal bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Sementara itu, Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mat Yassin berkata keputusan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor dibuat tanpa perundingan dengan Perikatan Nasional walaupun ia menjadi sebahagian kerajaan negeri tersebut. Bagaimanapun katanya, sebagai persediaan menghadapi pilihan raya, Perikatan Nasional akan mengadakan rundingan dan parti-parti anggotanya bagi memuktamadkan kerusi yang akan dipertandingkan. Sekiranya diberikan mandat, Perikatan Nasional akan membentuk sebuah kerajaan berintegriti, prihatin rakyat dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada penyampaian perkhidmatan yang cemerlang demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat negeri Johor, katanya dipetik bernama. Menurut beliau, PAS masih istiqamah bersama Perikatan Nasional walaupun dilaporkan mahu berbincang dengan Barisan Nasional. Dalam kecelaruan, Perikatan Nasional yang menyaksikan PAS masih bermain dalam dua kolam, tiba-tiba sayup-sayup kedengaran suara sumbang yang mencadangkan gagasan baharu bernama Muafakat Rakyat Johor MRJ yang melibatkan Perikatan Nasional dan semua parti pembangkang yang bertanding dalam pilihan raya negeri Johor. Timbalan Ketua Bersatu bahagian Johor Bahru, Razul Anwar Rusli, mencadangkan MRJ itu terdiri daripada Bersatu, Pakatan Harapan, Pejuang, Muda dan juga Warisan. Formula gabungan Pakatan Harapan sebelum ini berjaya pada pilihan raya umum ke-14. Kemufakatan dalam parti dan rakan seperjuangan adalah kunci kejayaan untuk menang dalam pilihan raya negeri Johor. Parti yang menentang Barisan Nasional mesti berada di bawah satu panji. Jika tidak, sia-sia sahaja kerana kemenangan akan berpihak kepada UMNO, katanya dalam kenyataan pada Selasa, lapor Sinar Harian. Ingin Jom China bertanya kepada Razul Anwar, siapakah yang mengkhianati kemufakatan yang dimeterai sebelum pilihan raya umum ke-14 dahulu? Rakyat masih belum kebah daripada sakit hati akibat pengkhianatan tersebut sehingga segala usaha menjatuhkan UMNO menjadi sia-sia kerana secara tidak langsung Bersatu sebenarnya telah mengembalikan kuasa tersebut kepada puak kleptokrat yang pernah mereka tentang dahulu. Akibat pengkhianatan itu jugalah negara kita jatuh merudum dalam aspek integriti yang amat penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam persaingan global. Bolehkah kita percaya gerombolan yang telah menjual maruah dirinya
menerusi langkah syaratan yang diikuti dengan scheme of things untuk mempertahankan integriti. Rupanya, cerita rakyat Pak Kadok yang ayamnya menang tetapi kampungnya tergadai dan lebay malang yang gagal makan kenduri di hulu dan hilir sungai kerana kebebalannya benar-benar terjadi di zaman milenium ini. Demikianlah alkisahnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.